Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di pagi Jumaat yang penuh barakah ini, dengan izin Allah, kita diberi kesempatan lagi untuk berkeudara dalam Facebook Live, dalam program sehari satu muka surat, bermula daripada surah Al-Baqarah. Kemarin kita dah buat 5 ayat yang pertama, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung balik lagi satu muka surat, iaitu muka surat 3, sambungan daripada ayat semalam. Dan sebelum itu sebentar lagi insya-Allah Ustaz Afiq Al-Baghdadi akan bersama-sama dengan kita untuk mengimarahkan program di pagi Jumaat ini insya-Allah, sementara menunggu kedatangan Ustaz Afiq Al-Maghribi. Jadi kita teruskan seperti biasa. Cuma saya nak baca 40 hadis. Kitab ni nama 40 hadis. Saya nak baca pagi ni semua 40 hadis. Kitab 40 hadis. Di antara kelebihan, di antara 40 kelebihan tentang orang yang berdamping dengan Al-Quran, yang akan 10 kelebihan, iaitu orang yang baca Al-Quran baginya adalah keamanan, kedamaian dan ketenangan. Orang yang duduk Al-Quran sampai tak boleh nak bagi dia ketenangan dan kedamaian, dia tak akan jumpa, waalaikumsalam Kak Laila, dia tak akan jumpa Kak Siti Hamizah dan semuanya. Dia tak akan jumpa dah benda-benda lain yang boleh memberi ketenangan dan kedamaian baginya. Jadi menurut Sidi Syekh Saleh Al-Jafari, orang yang duduk membaca Al-Quran akan diberikan keamanan baginya. Sementara orang yang membaca Al-Quran, baginya adalah rahmat dan keampunan. Baginya adalah rahmat dan keampunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syilana. Allah bagi kat dia rahmat dan keampunan. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihumus sakinah wa ghafiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Alhamdulillah, wan sihat, mudah-mudahan semua warga Quran kita pun diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melindungi kita daripada Covid-19. Kita berharap sangat-sangat semoga Allah menjaga kita dan menjauhi kita dan memelihara kita daripada wabak penyakit yang berjangkit ini insya-Allah. Jadi hadis yang saya baca tadi, majtama'a qaumun, siapapun di kalangan kita yang asal saja berhimpun dan berkumpul, tak kira di mana, fi baitin min buyutillah, di salah satu tempat ataupun salah satu daripada rumah-rumah Allah, kita berhimpun di ayam masa ni, berhimpun di alam maya, walaupun kita tak nampak menghadap di hadapan, kumpul dan berhimpun atas asbab Al-Quran. Dan siapa saja yang mahu saja berhimpun dan berkumpul atas asbab Al-Quran, membaca Al-Quran, saling belajar, mempelajari Al-Quran, illa nazalat hulayhumus sakinah, maka baginya tiada lain melainkan ianya akan membawa kedamaian dan ketenangan. Okey, sila share please. Setiap jari yang share program kita pagi ini akan dicatat sebagai amalan kebaikan, mudahnya nak dapat pahala. Jadi share ramai-ramai, dan kalau masuk YouTube Al-Baghdadi Kulim tu, sila subscribe. Baik. Jadi siapa pun yang berhimpun atas asbab Al-Quran sahaja, tak kira di mana, walaupun hari ini kita tengah berkeudara di pekarangan Ayam Mas Taman Selasih Kulim, tapi soalnya atas asbab Al-Quran, Allah akan beri kedamaian dan ketenangan kepada kita. Wa ghafiyatuhumur rahmah, Allah akan kurniakan segala macam kebaikan. Wa hafathumul malaikah, dan Allah akan memerintahkan para malaikat untuk memuliakan kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan yang lebih hebat adalah mereka
yang atas saja berhimpun dan berkumpul atas asbab Al-Quran, makanya dia namanya akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Asnah, Loma, alhamdulillah dapat bersama-sama dengan kita. My lovely wife Umi G, yang sentiasa memberi dorongan untuk saya berkeudara. Terima kasih Ji. Thank you for being such a good wife. Okay, jadi maknanya Allah akan bagi ketenangan, Allah akan kurniakan segala macam kebaikan, dan Allah akan memerintahkan supaya para malaikat memuliakan kita, dan nama orang yang duduk berhimpun atas Al-Quran ini disebut-sebut oleh Allah. Yang ketiga adalah orang yang baca Al-Quran dilindungi oleh kejahatan oleh jin dan juga manusia. Lihatlah saja kelebihan Al-Quran. Kita akan dijaga oleh Allah. Sebab itu di awal Al-Quran kita disuruh, dah dituntut cukup kuat. Apabila membaca Al-Quran, maka mulakan fasta'iz billahi minasyaitanir rajim, maka bacalah aku mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Nur Hayati Omar, thank you so much for being so supportive. Baik. Jadi orang yang baca Al-Quran dijanjikan syafaat Al-Quran, tak dinafikan lagi. Orang yang baca Al-Quran baginya ilmu dan pengetahuan, kerana ibu segala ilmu dan pengetahuan terkandung di dalam Al-Quran. Menguasai ilmu Al-Quran, dia akan menguasai apa juga ilmu yang ada di dunia. Orang yang baca Al-Quran sentiasa bersinar zaman berzaman. Orang yang baca Al-Quran hidup dan matinya dalam keimanan. Dan orang yang baca Al-Quran, musuhnya di dunia dia tak ambil pot. Dan orang yang baca Al-Quran, rezekinya diberkati oleh Allah, mudah-mudahan. Dan orang yang baca Al-Quran, jenazahnya saat dia kembali kepada Allah akan diiringi dengan Al-Quran. Dan orang yang baca Al-Quran, kubur dia pun turut terang. Ini antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kelebihan orang yang berdamping dengan Al-Quran. Jadi seperti biasa, kita akan mula sebentar lagi. Saya masih ini. Baik. Jadi Ustaz Afiq akan sambunglah untuk perkongsian pendek, insya-Allah. Baik. Dan sebelum saya teruskan, ini sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang baru join, buka surat 3. Buka surat 3 Al-Baqarah ayat 6, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak mau baca bismillah pun tak apa, baca secara siar, pasal kita duduk di pertengahan ayat, tapi tidak ada surah tanpa auzubillah. Ada surah tanpa bismillah. Surah Taubah tak ada bismillah. Kemarin kita menyebut tentang sabdu di atas 2 huruf, iaitu huruf apa? Huruf nun dan mim. Hukumnya wajib al-ghunnah. Cuma ingat, ada saja tanda sabdu di atas 2 huruf ni, iaitu nun dan mim. Wajib bagi kita dengung. Tempo dengung adalah 2 harakat. Innal ladzi, nampak sabdu di atas nun? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Inna, dengung 2 harakat. Tempo dia, dengar balik. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sila share, sila share. Lagi ramai orang bersama-sama kita, lagi berkah. Bacaan bentuk takrir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nora, jangan lupa share. Norizan, Asrani Syariman, sila share. Roslina, cikgu.
A'anzau, muncungnya tebalkan. A'anzautahum, tunzirhum la yu'minun. Perhatikan tadi a'anzau, bila tebal kita kena muncung a'anzautahum. Lepas tu lam tunzir, tadi zau ni zir, zau tebal muncung, zir nipih renyih sehabis-habisnya. Saya ulang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ramai yang tak share lagi, sila share. Khatamallahu ala qulubihim, pendek kita buat, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Saya ulang balik pada ayat yang mula tadi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa muncung dulu baru keluar bunyi. Wa lahum, bukan wa lahum dah. Wa lahum 'adzabun 'adzim. Guru saya dulu Syekh Ahmad, dia letak tangan dia di belah bibir ni, dia kata cara nak sebut huruf waw dia seperti bunga yang mengembang, lalu dia menguncuk, menarik masuk ke dalam. Wow. Wow. Kalau tengok gambar Piramli kan, gambar Piramli ni hebat. Dia kata jual orang lebih untung daripada jual unta. Wow. Itu huruf wow. Jual orang lebih untung daripada jual unta. Wow. Itu adalah sebutan huruf wow. Baik. Wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Pendek kita buat. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Apa tak? Wa minanna, sabdu di atas nun. Si mai, ingat di situ kemarin nun bertemu, nun mati temu fa, dan nun ini hari nun mati bertemu dengan ya. Masukkan bunyi ya. Jangan man yaqulu amanna. Mai idgham ma'al gunnah. 4 huruf dia, minum waya. Tu cara nak ingat dia. Min nun waw ya. Bila-bila masa nun mati atau tanwin bertemu dengan dua nun mati, bertemu dengan 4 huruf ni, hukum dia idgham ma'al gunnah. Maksud idgham, maksud ma'al bersama, gunnah dengung, masukkan bersama dengung. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nampak? Guru saya dulu kan kalau dia baca wakaf dia tu cukup, saya dengar cukup lazat. Dia tak berhenti, dia tak rasa ganggu berhenti kalau dia baca ayat ni. Kata macam mana? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa
boleh berhenti tang wama. Wama hum bimu'minin. Dia tidak balik tang wama. Orang yang tahu tentang Quran ni, dia tak rasa ganggu untuk berhenti di tempat yang dia boleh ataupun diharuskan berhenti, dan dia tak ambil balik, tidak balik. Baik, tersambung. Jangan bimbang, saya akan ulang balik pada atas tu apa ni, supaya masing-masing boleh ikut balik. Ini saya buat pecahan dia saja. Hak tu kerak punya bunyi tu kena keluar dulu. Kerak tu, kha tu dengar dulu. Lepas tu baru keluar bunyi. Yukhadi'una Allah wal ladhina amanu. Pastikan bacaan kita lembut, sebutan huruf kita lembut. Jangan yukhadi'una Allah wal ladhina amanu. Jangan macam tu. Lembut, damai, tenang, kosongkan jiwa kita. Bagikan jiwa kita seluruh kepada Al-Quran. Yukhadi'una Allah wal-ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Bagi yang baru mengikuti, yang baru follow dan view, jangan lupa share. Kita sekarang ni di muka surat 3, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Seulang. Surah Al-Baqarah. Yukhadi'una Allah wal-ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yash'urun. Kalau muka macam ni, wa ma yash'urun, sikit stres kau. Tension ni kalau baca buku macam ni. Wa ma yash'urun. Nampak lebih relax, lebih cool, lebih damai. Betul tak? Saya ulang boleh. Yukhadi'una Allah wal-ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang yang baru ikuti, mereka yang baru ikuti, saya akan banyak bermain dengan mic muka. Kerana apa? Quran ni bacaan dia semuanya kebanyakan tentang memek muka. Baris fathah buka, ba ta, baris bawah kasrah senyum, b t, baris dhamatin, baris hadapan, bu tu su. InsyaAllah. Kita sambung. Kita ulang balik. Yukhadi'una Allah wal-ladhina amanu. Yukhadi'una Allah wal-ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tengok muka saya ni. Jangan ringan. Relax. Tu terlalu santai sangat pula. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا. Kadang biasa tu kita akan memang sebut huruf dot, kita akan mengerongkan bibir kita sama ada ke kiri dengan ra'i. Nabi dia sebut huruf dot dalam satu hadis dengan mengerongkan kedua-dua bibirnya ke kiri dan kanan. Dan tak ada dekat kita yang boleh menyempurnakan sebutan huruf dot seperti mana baginda Nabi. Kita tak mampu herot kedua-dua kiri dan kanan. Jadi ulama Quran kata ra'i dengan hanya menyerongkan bibir kita sama ada sedikit ke kiri ataupun ke kanan. Mera'ikan sebutan huruf saja dah dia mencatatkan satu pahala bagi kita. Yang baru join, sila niatkan bacaan kita hari ini. Pahalanya
pahala bacaan kita hadiahkan kepada orang tua kita, dan juga mereka yang tersayang telah mendahului kita. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat insya-Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Okey, baik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Kalau dengar, perhati betul-betul. Tengok memik muka saya. Baris bawah ni, muka saya akan senyum selebar-lebarnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Mati tu waqaf nurudhat. Mati kedudukan bibir kita, dia berada sama ada menyerong ke kiri atau ke kanan. Saya ulang. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Okey? Qalu innu muslihun. Alah, nampak tanda tu? Semalam saya sebut dah. Tanda tu. Tanda yang begini nampak tak? Tanda ni. Dia ada nama mak jaiz, dia ada mak wajib dia, tapi abaikan nama dia dulu nah. Bila kita masuk Facebook Live, kita tak boleh nak cerita bab nama-nama hukum sangat. Cuba fahamkan tentang tanda-tanda. Bila nampak tanda dia ni, selalunya selepas ada tanda ni dia akan diikuti dengan huruf hamzah. Tengok. Ala, la, lepas tu huruf hamzah, alain, baris kasrah nah. Nampak tanda ni 4 hingga 5 harakat, sempurnakan 4 hingga 5 harakat. Ala innahum humul mufsiduna fi ala innahum humul mufsidun. Boleh dekat tu tak apa. Ala innahum humul mufsidun. Itu buat pendek-pendek tu. Walakin la yash'urun. Yang baru ikuti muka surat 3. Muka surat 3 ayat yang ke-13. Kita buat pendek-pendek supaya orang boleh ikut. Ala innahum humul mufsidun ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. Amanan tu kan ada sabdu di atas nun. Kita ada tanda sabdu. Asal saja di atas 2 huruf ni, iaitu nun dan mim. Tolonglah sempurnakan dengungnya dengan kadar 2 harakat ataupun seakan-akan, bukan dia, seakan-akan 3 harakat. Hukum mak asli 2 harakat, hukum dengung 2 harakat. 2 harakat sama, tetapi tempo dia berbeza sedikit. Jadi kalau ada guru-guru Quran yang tak setuju, ikut dia. Ada ya guru Quran yang tak setuju. Tetapi kalau seorang ahli Quran dan juga seorang qari, dia seorang ahli taranum, dia akan setuju. InsyaAllah. Kalau kita dengung kurang masuk tilawah, kalau tuan-tuan kita ada qari masuk tilawah, akan dipotong markah. Kalau kita sempurnakan dengung ifah, sama kadar dia dengan panjangnya hukum mat asli. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Tolong share please, tolong share. Tolonglah share, bantu saya. Saya nak dapatkan pahala sebanyak mungkin. Yang share pun ada panggung, ada pahalanya. Masya Allah. Orang tu buat kebaikan begitu mudah. Tekan butang share je. Sesiapa yang menonton kerana sharing kita tu, sebutan dia tu, pahalanya tetap menjana.
bagi diri kita. Masuk. Sila share. Assalamualaikum Ustaz Fauzi Tohir. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Nah, ada tanda tu, ingat tanda ni, abaikan namanya, asalkan tanda ni. Tanda ni dengungkan, sempurnakan dengung 4 hingga 5 harakat. Saya ulang balik. Ayat 13 nah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kita belajar tak apa pendek-pendek ya. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Go, thank you so much Go for watching. Thank you so much. Pagi-pagi saya akan baca Quran satu muka Go, tak apa. Cuma dengar saja Go. Thank you so much Go. Go adalah jiran saya. Dia kedai plastik di sebelah Ayamah JL. Kedai plastik JL. Walakin la ya'lamun. Seulang balik ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kak Yah, Assalamualaikum setiap pagi dan ke udara Facebook Live. Jadi Kak Yah tak ada apa-apa, ada kelapangan sila ikuti. Setakat mana kita mampu, sehari satu muka surat saja. Alhamdulillah hari ini kebetulan pagi Jumaat. Siapa yang baru ikuti, tolong niatkan bacaan kita, pahalanya untuk kedua-dua orang tua kita dan juga untuk mereka-mereka yang tersayang yang telah mendahului kita. Baik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Innama nahnu Tengok muka saya. Kebiasaannya bila kita sebut innama nahnu kita duk muncung lagi. Dalam keadaan kita muncung terus kita masuk mustahzi'un. Sepatutnya ianya kita akan ra'i ke huruf sin yang mati. Cara dia macam mana? Cuba tengok muka saya. Kita sebut huruf sin. Kedudukan bibir kita sin. Alhamdulillah Ustaz Afiq ada bersama dengan saya hari ini. Sekejap lagi saya suruh compile. Dia akan baca balik satu muka surat ni daripada ayat 6 sampai ayat habis. Baik. Sikit lagi. Innama nahnu dan macam ni. Kedudukan muka dia kena macam ni. Jangan dia piduk mereka buat muka bentuk lain. Kalau dia khawatir jadi sin tu tukar jadi sod. Kalau makna baru dia jadi huruf sin. Innama nahnu mustahzi'un. Slow saya tunjuk tu. Innama nahnu mustahzi'un. Allahu Allah jadi isu kan? Kita sebut Allah. Dia bukan A I U, dia A I U, bukan A I U, A I U. Kalau Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. أولئك الذين اشتروا بالهدى
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Sadaqallahul-Azim. Habis itu muka surat. Sekarang ni saya nak bagi kat Ustaz Afiq. Tolong bersama-sama dengan Ustaz Afiq. Satu muka surat ni Ustaz Afiq akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jadi kita akan baca sedikit daripada apa yang Ustaz Nan telah huraikan tadi, InsyaAllah, yang mana daripada surah Al-Baqarah, iaitu pada muka surat 3 lah, pada muka surat 3 dan juzuk 1. Baik. Ini kita akan baca dengan lagu Hijaz, insyaAllah. Kita akan baca dengan lagu Hijaz. Yang mana Al-Quran ni apabila kita baca, ada 3 perkara lah yang kita kena ambil tahu. Yang pertama sekali, sebutan dia, yang mana kita memberi hak dan istihqaq kepada huruf tersebut yang ada dalam Al-Quran ni, dan dengung-dengung dia dan panjang pendek dia dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita bertadabbur. Dan yang terakhir sekali adalah kita melagukan, yang mana Nabi Muhammad SAW beritahu, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan berlagu itu, maka bukanlah daripada kalangan kami. Baik, jadi kita baca, insyaAllah. Boleh teliti, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum as-sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama
إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين آلت بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Astagfirullahalazim. Sat sikit. Tahu cuba tengok kalau cara Ustaz Afiq baca tadi kan, Lazat dah dengar kan. Jadi itu adalah lagu Hijaz. Ya. Lagu Hijaz, jadi maknanya kalau boleh ni saya nak minta Ustaz Afiq setiap pagi sama dengan saya lah ada ruang insya-Allah lah. Okey, Ustaz Afiq ada sikit nak beritahu seperti pendek. Nak bertadabbur sedikit insya-Allah. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi kita dua nikmat yang tidak terhingga lah, yang tidak terhingga nilainya, iaitu nikmatan maghbun fihi ma katsirun minan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis yang mana ada dua nikmat yang kebanyakan manusia selalu lupa kepada dua ni, iaitu as-sihhatu wal faragh, iaitu kesihatan dan masa lapang. Yang pertama sekali, kita di dalam waktu yang penuh dengan cabaran dan bala bencana sekarang ni dengan penyebaran virus COVID-19 ni. Jadi dua nikmat ni sangat-sangat kita perlu hargai lah, yang mana kita tak dapat. Kalau kita sekiranya kita dihinggapi oleh penyakit COVID-19 ni, dua-dua nikmat ni akan ditarik lah. Yang pertama sekali, nikmat kesihatan. Kalau kita kena yang tu, habis kesihatan kita memang dah tak ada. Kesihatan kita akan ke arah yang lebih kritikal lah. Yang mana dengan kita tahu kita ada kajian-kajian dan sebagainya, yang mana dengan COVID ni banyak gejala-gejala dia tu yang menyebabkan kita boleh tergendala semua perkara yang kita buat lah. Dengan pernafasan kita lemah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, masa lapang. Masa lapang ni apabila dalam musim COVID-19 ni, masa lapang kita bertambah. Secara tidak langsung masa lapang kita bertambah bila ada PKP, yang mana kita dah sekarang ni berada di fasa ketiga. Dan fase yang pertama dan fase yang kedua tu mengambil masa lebih kurang hampir sebulan. Kemudian ditambah lagi dengan fase ketiga ni yang lebih kurang 2 minggu. Jadi capok-capok semua tu dekat sebulan setengah kita ni dikurung ataupun diberi masa yang sangat-sangat banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa-masa yang kita ada ni, banyak masa yang kita ada ni, kita jangan sia-siakan dia. Tambah-tambah zaman sekarang ni kita ada internet, kita ada macam-macam. Jadi antara inisiatif yang center buat adalah pengajian yang macam ni, pengajian dengan internet. Yang mana dengan internet kita pun tahu orang boleh salah guna. Orang boleh salah guna dan orang boleh guna dia ke arah yang kebaikan. Jadi inisiatif center kita buat supaya orang dapat gunakan internet pada waktu PKP ni ke arah yang kebaikan. Dan kita apabila kita dapat kebaikan, bila kita tahu ada satu ruang kebaikan tu, kita sama-sama kongsikan kepada kawan-kawan kita. Kita guna button share yang ada di situ. Ada share di situ, ada subscribe dan sebagainya. Yang tu kita guna dan kita share kepada rakan-rakan kita, kepada ahli keluarga kita dan sebagainya lah. Dan kita kena ingat masa yang kita ada ni kita perlu guna secara berhemah. Tidak boleh kita gunakan masa yang kita ada secara dengan membuang masa dengan tidak melakukan satu benda faedah. Yang mana kita baca di dalam sejarah ulama-ulama kita dan tokoh-tokoh kita daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah sendiri pun, antara dia Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi, iaitu seorang ulama Kurdi di Turki, yang mana sewaktu revolusi kebangkitan kerajaan Turki Osmaniyah setelah dikalahkan, maka Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi ni adalah salah seorang yang
hidupkan balik kepimpinan Islam di Turki pada waktu tersebut, dan akhirnya dia dipenjarakan. Di dalam waktu dia dipenjarakan tu, apa yang dia buat? Dia berjaya menulis beberapa risalah yang kita sebut sekarang ni sebagai Risalah An-Nur. Dan ditulis di dalam tu, dituliskan melalui pemikiran dia semata-mata. Pemikiran dia ditulis dan hafalan dia, kemudian dia kirimkan tulisan-tulisan tu kepada anak murid dia, kemudian anak murid dia yang ni. Dan begitu juga Sayyid Qutb, Sayyid Qutb yang menulis tafsir fi zilalil Quran, dia juga menulis tafsir tu di dalam penjara. Jadi kita ni sepanjang tempoh PKP ni sampai 3 fasa ni, apa yang kita dah selesai? Apa yang kita dah buat? Apa yang kita dah keluarkan? Apa yang kita dah sumbang kepada Islam? Yang tu yang kita kena fikir. Jadi kita ambil ibrah daripada bacaan muka surat yang kita baca tadi ni. Yang mana muka surat yang kita baca tadi ni, dia menceritakan tentang 2 golongan. Surah Al-Baqarah ni pada awal dia menceritakan tentang sifat kepada 3 golongan. Yang pertama sekali golongan yang beriman. Golongan yang beriman kita dah baca pada muka surat yang sebelum ni. Kemudian pada muka surat yang kita baca hari ini ni ada 2 golongan. Yang pertama sekali golongan orang-orang kafir. Orang kafir. Orang kafir ni maksudnya apa? Orang kafir ni dia tak mau terima kalau kita bagi tahu kat dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi tahu kat dia yang suatu masa nanti akan mati, dan lepas mati ni akan ada sesuatu perkara. Perkara apa tu? Yang hang perlu tahu. Selepas mati ni ada mana kita akan dibangkitkan dan diberi ganjaran dan sebagainya. Bila kita bagi tahu macam tu kat dia, dia tidak boleh terima. Dan dia tidak mahu berfikir langsung. Dan dia menolak kemungkinan adanya hari kiamat. Itu adalah orang kafir. Jadi orang kafir ni Allah Ta'ala sebut di dalam ayat 6 tadi yang kita baca ni, orang kafir ni sama saja. Sama ada kita memberi peringatan kepada dia ataupun tidak, maka dia tidak akan beriman. Kita kena bezakan orang kafir yang disebutkan di sini dengan orang kafir yang boleh menerima hidayah ataupun yang boleh menerima pandangan. Jadi yang di situ kita punya ahli ulama akidah kita membezakan antara 3 golongan di situ. Ada yang kita panggil sebagai al-kafir al-ani al-harbi. Dia ni adalah kafir yang memusuhi Islam dan ketegak. Ini yang disebutkan di dalam ayat ni. Yang kedua, ada satu kafir ni dia adalah kafir zimmi. Dia tidak menolak kemungkinan Islam tu betul, dan dia tidak memusuhi Islam. Yang mana dia duduk di dalam negara Islam, dan kemudian kita sampaikan Islam kepada dia, dia tidak menolak 100%, dia tidak memusuhi, tetapi dia boleh mendengar. Cuma dia nak masuk Islam pada waktu bila tu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga yang kita panggil sebagai kafir agnostik. Kafir yang dia ni termasuk daripada kalangan ahlul fatrah. Sebab apa? Sebab apabila kita cerita kat dia tentang Islam dan sebagainya, kemudian dia pun ada buat kajian dia dan sebagainya, kajian saintifik dan sebagainya, dia tak boleh nak tentukan sama ada Tuhan ni betul-betul ada ke ataupun Tuhan ni tak ada. Sama ada hari kiamat ni betul-betul ada ke ataupun tak ada. Jadi dia ada 50-50. Dia syok sama ada boleh jadi ada ataupun Tuhan tu boleh jadi tak ada. Dia duk cuba cari, akhirnya dia mati dalam keadaan macam tu. Yang tu kita panggil sebagai kafir agnostik. Yang mana dia ni mungkin akan dikumpulkan bersama ahlul fatrah, dan pada hari akhirat nanti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis Nabi bagi tahu yang mana mereka ni akan dikumpulkan pada satu tempat, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, disebabkan kamu tidak beriman kepada aku pada waktu di alam dunia dulu, maka kamu hendaklah masuk ke dalam api neraka. Maka sebahagian daripada mereka ni ada yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebahagian yang lain pula depa ingkar. Depa kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, engkau telah zalim kepada kami. Dulu engkau tidak memberi hidayah kepada kami, lalu sekarang engkau suruh kami masuk di dalam api neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Baik, jadi yang aku suruh masuk neraka kemudian kamu taat, maka kamulah ahli-ahli syurga. Kerana apa? Sebab apabila aku suruh sekarang kamu taat, sudah tentulah sekiranya aku suruh kamu di dunia dulu, nescaya kamu akan taat. Dan orang yang ingkar pula, apabila disuruh masuk
ke dalam neraka dia ingkar, dia kata tak adil dan sebagainya, maka Allah SWT perintahkan supaya dia masuk di dalam neraka. Sebab apa? Sebab telah ada di dalam ilmu Allah SWT bahawasanya mereka ni adalah orang-orang yang ingkar, yang mana kalau diberi kepada mereka peluang untuk beriman di atas muka bumi ini, mereka tidak akan beriman, mereka akan teruskan dengan kekufuran mereka ni. Okay, jadi apabila orang kafir yang tidak mahu beriman ni, yang penuh dengan kebencian terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Taala sebut khatamallahu ala qulubihim, Allah Taala telah mengunci mati hati mereka. Apabila dikunci mati hati ni, maka sudah tidak ada peluang untuk mendapat hidayah. Wa ala sam'ihim, dan telinga mereka apabila dibacakan ayat, dia buat tak dengar. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada pandangan mereka itu ada kabus, ada kegelapan, maka tak boleh nampak kebenaran. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Ini adalah golongan yang kedua yang disebut di dalam permulaan surah Al-Baqarah, iaitu golongan kafir yang memusuhi agama Allah SWT. Kemudian golongan yang ketiga, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan golongan yang ketiga ini adalah golongan yang munafik, yang kita sebut sebagai munafik. Munafik ni apa dia? Dia kata saya ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui mulut, tetapi di dalam hati dia tidak beriman. Mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Yukhadi'una Allah, cuba untuk menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mencuba untuk menipu Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka itu sebenarnya menipu diri sendiri sahaja. Mereka menipu diri sendiri. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, dan dalam hati mereka itu ada kesakitan. Marad ni adalah kesakitan. Fazadahumullahu marada, lalu Allah Taala menambahkan kesakitan hati mereka, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Kerana apa? Kerana mereka menipu dan mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, jangan melakukan kerosakan di atas muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, bahkan kamilah orang melakukan kebaikan. Nampak tak? Jadi orang munafik ni dia begitu. Apa yang dia buat bercanggah dengan apa yang kita lihat dia buat. Dan dia menipu. Dia guna perkataan-perkataan yang menunjukkan bahawasanya dia ni adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan kemudian di dalam masa yang sama dia melakukan Islam. Jadi kita kena faham, ini adalah golongan munafik. Jadi golongan munafik ni dia lebih bahaya daripada golongan orang-orang yang kafir. Orang kafir ni kita tengok sekali, kita tengok dengan mata kita, kita boleh kenal dah. Oh, dia ni orang kafir, dia memusuhi Islam. Kita kenal dia ni musuh. Dan kita tidak mengambil dia sebagai kawan dan sebagainya. Tetapi orang munafik ni dia pandai berlakon. Maka kita tak boleh nak bezakan sama ada dia ni adalah orang yang boleh dipercayai sebagai kawan kita, ataupun kita nak kata dia ni adalah musuh kita yang akan menjatuhkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di dalam ayat yang lain Allah Taala sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu akan berada di dasar api neraka, di dasar api neraka, iaitu tempat di dalam api neraka. Sangat-sangat berbeza dengan orang-orang yang beriman, yang mana orang beriman berada di aliyin, berada di syurga yang tertinggi. Akan tetapi orang munafik berada di bawah sekali di dalam api neraka. Walaupun di dunia ni nampak mereka bersama-sama, di dunia ni nampak orang munafik ni dia suka duduk dengan orang beriman. Sebab apa? Sebab dia tahu orang beriman ni Allah SWT telah janji berbagai bentuk kemenangan. Yang mana kalau dia bersama dengan orang Islam, maka dia akan dapat sesuatu, imbuhan dan sebagainya. Lalu untuk kepentingan duniawi dia, maka dia bersamalah dengan orang Islam. Lalu Allah SWT sebut wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila orang dah tahu dah depa ni adalah orang munafik, orang kenal depa.
Yang mana di zaman Nabi Muhammad SAW ni, antara ketua-ketua mereka ni, ketua orang munafik ni adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah seorang yang menzahirkan bahawasanya dia ni sayang kepada Nabi Muhammad, akan tetapi sebenarnya dia nak membunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu orang berkata kepada mereka ni, aminu kama amanan nas, berimanlah kamu seperti mana berimannya orang-orang yang lain. Orang beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Maka mereka mengatakan, apakah kami akan beriman seperti mana berimannya orang-orang yang bodoh itu. Nampak? Depa di dalam pelakonan depa bersama orang Islam, di belakang orang Islam, maka mereka mengatakan orang-orang beriman, orang Islam ni sebagai orang-orang yang bodoh. Ala innahum humus sufaha. Lalu Allah SWT menjawab, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang bodoh, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami orang-orang beriman. Nampak tak berlakon? Macam-macam lah. Pakai pioh. Berlakon ni pakaian boleh, cara cakap boleh, semua macam-macam boleh. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, balik kepada geng mereka ni, qalu inna ma'akum, semuanya kami bersama kamu, innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami ni buat lawak main saja. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, semuanya Allah Taala itu sedang memain-mainkan mereka, dan mereka ni kekal di dalam kita kata kezaliman mereka lah kepada diri sendiri. Ulaikal ladzina ishtaru dhalalata bil huda, mereka itu yang menjual beli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijarahum, maka tidaklah mereka akan beruntung daripada perniagaan mereka ini. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka ini tidaklah mendapat petunjuk. Yang mana Allah SWT sebut perniagaan dengan Allah SWT, tijaratul lan tabur, adalah satu perniagaan Allah SWT sendiri memberi modal kepada kita, kemudian Allah SWT suruh kita berjual beli, kemudian untung semua dapat kat kita. Modal dia apa? Modal dia adalah iman. Iman yang Allah SWT bagi kepada kita, iman dan Rasul. Rasul tu yang mengajar kita apa itu hakikat kebenaran dan sebagainya. Kemudian bila kita berjual beli dengan iman tu, kita melakukan ibadah dengan iman tu, akhirnya kita dapat pahala, untung tu untuk diri kita sendiri. Modal daripada Allah SWT, untung pun daripada Allah SWT. Tetapi orang munafik, maka perniagaan mereka ni tidak mendapat keuntungan. Modal pun daripada setan, lalu mendapat kerugian di akhirat kelak. Jadi saya rasa setakat tu lah kot. Ringkas saja saya punya pengisian pada pagi ni, perkongsian saya. Jadi yang baik tu daripada Allah SWT, dan yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Saya serahkan kepada Ustaz Nan lah untuk menyambung sedikit. Baik, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada hari ini saya rasa hari yang istimewa untuk saya, sebabnya ni pertama kali saya duduk bersama-sama dengan Ustaz Afiq untuk membantu menghidupkan program saya. Yang mana belum share lagi, sila share. Saya nak lebih banyak lagi viewers ataupun followers yang ikuti program kita setiap pagi ni lah. Jadi seperti biasa, esok pagi kita berkumpul lagi, berkumpul di alam maya, waktu yang sama sekitar 10.15, dan saya akan tengok kalau Ustaz Afiq ada ke lapangan, Ustaz Afiq juga akan bersama-sama dengan saya untuk menghidupkan program kita pagi ni. Untuk tu seperti biasa kita buat doa tilawah. Saya suka nasyid lah, saya suka nyanyi. Kita nyanyi sama-sama lah, insyaAllah. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna tilawatahu ana al-layli wa atrafan
النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Quran. Kau jadikanlah Quran pimpin dan cahaya petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, kami apa yang lupa, apa yang kami tidak tahu, rezekikan kami. Ya Allah, baca Quran sepanjang malam. Jadikanlah Quran hujjah bagi kami wa ta'ala sekalian alam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bacaan kita sebentar tadi pahalanya yang kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita yang telah tiada maupun yang masih ada, dan juga pada sekian saudara tersayang atau muslimin dan muslimat sampai dan memberi syafaat kepada mereka. Mudah-mudahan syukri kita start setiap pagi 10.15 dan kita berakhir sekitar jam 11 lebih sikit lah. Esok insyaAllah akan ada lagi. Siapa yang belum share, saya ringan-ringankanlah jari share Facebook live kita. Mudah-mudahan kita boleh tarik ramai lagi viewer untuk follow program kita. Jadi saya sudahi dengan aku qauli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.